kamu angkat barang-barang berat tolong panjang-panjangkan info anggota JPJ 307 kena pukul dengan escort anggota JPJ 307 kena pukul dengan escort tolong viralkan sama grup-grup info lain tolong Kelang tak mau turun tak mau bawa barang berat-berat operasi kau-kau Kelang kapal sana masih tidak dapat dikemukakan ke pengadilan untuk pengadilan. Ini dah 2 tahun. Jadi saya nak minta Cik Hamzah mungkin ceritakan sikit, lepas tu kita ulaslah macam mana kejadian yang terjadi pada hari Sabtu. Silakan Dok. Anggota JPJ membuat operasi penundaan. Lepas tu dia menahan sebuah lori untuk tindakan. Tapi provokasi daripada Tonto lah mengganggu tugas mereka, menghalang tugas mereka dan sehingga mereka merosakkan kenderaan JPJ dan juga mengeluarkan kata-kata ugutan dan untuk mengambil tindakan sehingga boleh mengancam nyawa Jadi setelah insiden itu berlaku, provokasi berlaku, kemudian tu anggota tu terpaksa meninggalkan tempat tu untuk menyelamatkan diri dan membuat laporan polis di Balai Polis Kapar. So kita berharap supaya pihak polis menjalankan siasatan yang lebih terperinci, kerana kami beranggapan bahawa ancaman Tonto ni bukan baru ni, dia dah berlarutan. Jadi mereka ni mengancam, mereka ni seolah-olah tidak mahu negara ni mempunyai undang-undang. Mereka nak undang-undang sendiri. Jadi kita rasa dah sampailah masanya pihak-pihak berkuasa berkaitan untuk mengambil tindakan dengan lebih drastik dan mengenakan hukuman yang lebih berat. Kerana mereka ni dia tak kisah kalau setakat denda ni. Kalau boleh kita cadangkan penjara, hukuman penjara yang lebih berat pada mereka supaya dapat menjedak. Ini adalah keselamatan untuk semua. Untuk semua. Sebab kita tengok apabila kita lemah dalam kekuasaan, akan berlakulah lori hantu keluar kawasan, kan? Lori bawa lebih muatan dan laju. Itu semua akan mengancam nyawa termasuk pengguna, termasuklah kawan-kawan kita juga nanti. Jadi saya berharap supaya, sebab tu saya minta Persatuan Pengguna menyokong kita punya saranan dan cadangan. Mungkin 5-6 tahun dahulu saya biasa pernah bawa Tuan Hamzah pergi berjumpa menteri, kerana ketika itu pun memang sudah ada ugutan yang mana menjadikan pihak kuasa ni tak boleh nak buat apa-apa. Dia pun tak takut, Tonto pun jadi gelak aja kat dia. Jadi sebenarnya kita pun tak seronok juga penguatkuasa kita digelak dia, orang tak ada boleh buat apa-apa pun. Kerana mungkinlah kita pengguna tidak ada kaitan, okeylah, bukan dia dikejar pengguna kan. Tetapi kegagalan mereka mematuhi undang-undang itu akan merosakkan kita. Contohnya tayar tercabut yang dipaham langgar orang. Memang dia tak ada kena-mengena, tapi tayar tercabut yang kena, yang matinya pengguna lah, rakyat Malaysia juga. Yang baru ni yang berapa puluh kereta motor jadi orang kita juga kena. Jadi kekuasaan itu perlu. Tetapi sebenarnya kita pun tahu sebenarnya aduan yang sama ataupun masalah yang sama dihadapi oleh Kastam. Boleh tanyalah Kastam macam mana mereka kurang ajar ni, mereka perlu ugut whatever lah. Kastam
majlis-majlis daerah, apa ni, KPDN, KK. Sekarang kan macam KPDN, KK tu dia orang boleh tunggu kat depan ni je. Kat bawah ni KPDN jabat kat atas, bila kenderaan KPDN keluar, ikut lah. Di bawah ni je, depan ni je. Dan ini pun telah berlaku bertahun-tahun. Sebenarnya contoh ni dia kaedah kedua. Bila penguatkuasa tak ambil duit, tak boleh dibayar, jadi dia ikutlah pasal dia nak menjaga tali barut kepada sedikit-sedikit perjudian, pelacuran, barang tiruan, apa lagi, persundalan, segala benda dia adalah tali barut yang memberitahu. Bila contohnya dia orang nak pergi ke Sri Hartamas, dia orang akan beritahu ini dia orang nak pergi ke Sri Hartamas. Jadi Sri Hartamas tu dah prepare, tutup lah kedai, tutup. Jadi itu kaedah dia. Jadi benda ini menggagalkan usaha penguatkuasaan, ubat tiruan ke, segala benda lah, benda yang kena juga pengguna. Jadi kita melihat, Persatuan Pengguna Islam melihat perkara ini perlu diambil perhatian segera dan tindakan yang betul-betul berkesan. Ya, yang berkesan, yang tidak lagi memberi peluang kepada tontok ini untuk menjadi lebih besar. Percayalah ya, kalau kita tak ambil tindakan sekarang, 10 tahun lagi mungkin tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia dah jadi terlalu besar dan terlalu kuat. Jadi kalaupun nak boleh kontrol, masa yang tidak terlalu besar. Dan kita juga mendapat maklumat mereka ini ada ketuanya. Ada ketua di satu, tak silap saya lah, duduk ini di Jenjarum, dan mereka menguasai semua. Cuba bayangkan negara ini, macam kita tengok tadi, macam hilang daulat. Tak ada kedaulatan. Mana orang boleh buat apa yang dia nak buat ya. Jadi kita meminta lah, mungkin kita meminta lah Datuk Zahid, Timbalan Perdana Menteri, supaya melihat ataupun mengarahkan agensi dia untuk mengkaji balik keadaan hari ini yang begitu menyusahkan, sehingga kan pihak-pihak ini daripada laporan juga, dan laporan akhbar pun ada, setengah-setengah penguatkuasa ni bila dia balik daripada operasi, dia tak boleh balik rumah. Dia kena cari jalan, naik kereta lain ke apa benda, balik rumah dia orang ikut. Lepas tu baling bom batu, bom api lah, segala benda dia kacau, dia ikut. Jadi benda ini dah macam tidak ada undang-undang ya. Dan saya juga mungkin tak tahulah Datuk Zahid ke, ataupun mungkin Jabat Peguam Negara ke boleh buat siasatan, ataupun minta juga Ketua Polis Negara tolong lihat kaedah mana. Sekarang ni dah banyak emboss lah segala benda kan. Mungkin kau kena kerjasama dengan tentera untuk melaksanakan operasi. Saya rasa apa-apa peranan tu, kalau agensi yang berkenaan buat kerja mati-matian, dia bersungguh, tetapi dalam keadaan dia diugut, dalam keadaan dia tertekan, ini menyulitkan kerja dia. Bila dia tak buat kerja, dia nak buat kerja tapi tak boleh, jadi blame-nya kepada dia punya department. Itu satu. Yang kedua, dalam apa situasi pun, kerajaan sama ada yang melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan ini, dia mesti dilihat berkesan, must be effective. Satu-satu penguatkuasaan kalau tak berkesan, inilah apa yang akan berlaku. 10 tahun lagi kata Abdul Nadim, mungkin apa yang dia buat kita pun tak tahu, tetapi berapa lama dah, 5 tahun lepas pergi jumpa, sampai ini hari benda yang sama berulangan. Jadi sampai bila kita masyarakat awam ni akan rasa selesa terhadap tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Jadi kalau pihak berkuasa tak buat tindakan yang berkesan, ini akan memberi imej yang tidak baik kepada pemerintah. Jadi itulah saja yang saya nak bagi tahu saya Datuk ya. Pengalaman kita kalau buat satu-satu tindakan mesti berkesan. Kalau orang dah takut kat kita, tak payah cakap apa-apa lah. Bungkus sajalah. Itu saja saya melihat permasalahan tonton ni dia dah berlaku berpuluh-puluh tahun yang lepas. Apabila masalah ni berlaku, soal laporan polis, polis tidak mengambil tindakan ataupun polis tak ada kuasa untuk mengambil tindakan kerana tonton ni mempunyai kuasa yang lebih dahsyat daripada KDN. Seolah-olah ada satu kementerian baru yang diwujudkan yang tidak ni honest, seolah-olah dia createkan satu kementerian yang tidak diiktirafkan oleh kerajaan
dan menguasai kerajaan yang ada pada hari ini. So maknanya KDN ni tak ada upaya, tak ada kuasa untuk mengambil undang-undang. Jadi kita mengharapkan KDN ni, Kementerian Dalam Negeri ni kena alert masalah-masalah ni dan buat sesuatu. Jangan sampai rakyat ketawakan Kementerian Dalam Negeri, kerana Kementerian Dalam Negeri menjaga soal keselamatan dalam negeri kita. Apa yang berlaku adalah soal keselamatan melibatkan seluruh individu yang dipanggil pengguna. Atas dasar itulah pengguna hari ini melibatkan diri dalam soal isu tonton untuk menyelamatkan keadaan. Sebenarnya dalam soal tonton ni bukan baru, dan saya akui saya sendiri bekas pegang kerajaan yang mana saya pun tinggalkan kerajaan kerana masalah ni daripada zaman saya di kerajaan. Saya berani minta beratkan perkara ini. Sebenarnya ada juga segelintir, saya beritahu segelintir isu tonton yang berani ataupun perkara-perkara yang berani menentang pegawai kerajaan ni sebab apa? Segelintir dengan pegawai kerajaan atau pegawai kerajaan yang mengambil rasuah. Dan ini isu dia sebenarnya. Jadi saya lebih sendiri perkara ni. So saya setuju dengan Datuk Syamil cakap. Jadi kita minta pihak KDN ataupun kementerian yang terlibat dengan perkara ni supaya beri satu peranan yang lebih efektif, lebih berkesan lagi. Sebab saya percaya kalau hari ini kita contoh dan benda ni akan berlaku satu hari esok, mungkin reporter pula diganggu. Kan? Macam saya pernah berlaku 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, depan mata saya KP dan KK ke isu CD haram. Depan mata saya tonton ikut dan kepung kereta di Wang Semaju, dan kami rasa terpanggil dari NGO, kami pergi, dan bila kami pergi tadi kami kesian dengan kerajaan dan akhirnya kami mengambil tindakan yang out of law. Kami bergaduh kat situ dan akhirnya pegawai tonton tadi, pegawai tonton lah, jadi pegawai KPDNK berkenaan mengucapkan terima kasih. Dan lepas sehari 2 hari itu pegawai kerajaan dapat kontak nombor, so kami pergi pula. Sebab apa? Dia dah terbalikkan cerita kononnya kami yang samsing. Ini perkara yang kami nampak benda ni lebih teruk lagi kalau kita tidak ambil peranan masing-masing. Dan saya lihat, saya percaya ramai kakitan kerajaan, pegawai kerajaan mengikut agensi masing-masing, mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk menentang jenayah dan pelbagainya. Tapi disebabkan perkara begini, bab kata Datuk tadi, balik kerja terpaksa naik kereta lain, lepas tu balik rumah takut-takut. Saya percaya ini memang berlaku, dan mereka pun memikir keselamatan keluarga mereka. Ini yang berlaku. Dan kena pula kadang-kadang pegawai kerajaan ni sikit daripada bangsa Cina dan India, dan ini lagi kadang-kadang diikut pula nak bunuh lah, macam-macam ini berlaku. Saya nak minta supaya satu undang-undang yang membenarkan DPJ menangkap dan mendakwa contoh lah. Supaya supaya kalau kita tengok je lah, dia main kejap-kejap, dia main take two kan. So jadi kuasa tu kalau ada terus mendakwa lah, tak perlu bawa ke agensi lain untuk Polis mendakwa. kan agensi yang mendakwa polis saja. Polis. So kita minta kuasa menangkap dan mendakwa diberi kepada penguatkuasa JPJ. Dalam negara kita yang bertanggungjawab tentang keselamatan dalam negeri, Polis Polis Diraja Malaysia. Ini yang disebut ni. Kalau polis sendiri yang ada tu tak buat apa-apa, apakah JPJ nak boleh pergi nak menangkap? Kalau ada kuasa menangkap pun, dia nak tangkap siapa? Nak menangkap ni kalau kereta ditahan, tak ramai yang tonton berkumpul apa semua, itu mungkin. Soal tonton ni dia mempunyai sindiket, dia ada ketua dia. Jadi kunci dia ni harus kita berteras. Bila kunci dah tak ada, anak-anak buah dia tak adalah mengayau. Kan? Betul. Jadi KDN kena selesai dengan masalah kunci ni tadi. Sebab apa? Dia punya kementerian, dia satu Malaysia juga. Kuasa yang dia ada ni, yang tidak iktiraf ni, satu Malaysia. Jadi kalau menteri dia kita bunuh, yang tidak diiktirafkan tadi, habislah. Habislah buahannya. Department dia tak ada lah. Sekarang ni department dia melambat ni. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.